Okay, Assalamualaikum. Saya Amalina daripada branch Kuala Terengganu. Hari ini branch weekly meeting adalah daripada branch Kuala Terengganu. So hari ini kita akan bersama dengan Kak Suzy, seorang master dealer dalam public good yang berpengalaman selama 10 tahun. Dia akan share mengenai simpan emas, buat dulu percaya kemudian. So sekarang ni siapa yang nak register lucky draw, sila tekan link kat bawah tu, register dulu lucky draw. Nanti habis live ni kita akan cabut lucky draw. Okay. Okay, Kak Suzy. Assalamualaikum Kak Suzy. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar Malina? Okay, Kak Suzy. Khabar baik. Kak Suzy sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Sihat di sini. Alhamdulillah. Okay. Kat sana macam mana? Kat Terengganu? Jauh ni. Terengganu. PKP lanjut lagi kan PKP. Itulah pasal. Okay, tak apa. Okay, share dulu live Facebook ni. Register lucky draw dulu, mana yang tak register lagi tu. Okay, nanti kita akan start lucky draw. Okay, link dekat pin yang kat live tu ya. Boleh klik kat tu ya. Okay, promosi. Ada promosi malam ni. Nanti tengok ya. Stay tune ya. Okay. Sekarang pun ada promosi sepanjang akhir Januari. Ya, Dr. Kai. Ada promosi lagi. Nanti kita share promosi. Sebelum kita share promosi, kita berkongsi ilmu dulu dengan Kak Suzy dulu. Kak Suzy nak share ilmu dia. Ilmu bagaimana nak simpan emas. Buat dulu, percaya kemudian. Okay. So, sebelum Kak Suzy start, okay, saya bagi 2 minit lagi untuk register lucky draw. Sebelum Kak Suzy start, kita akan cabut 2 cabutan untuk lucky draw. Okay, 2 minit lagi ya. Siapa tak register lagi, register dulu ya. Jangan lupa share tau. Share, bagi-bagi friend Facebook. Okay, kita nak dapat ilmu malam ni. InsyaAllah. Okay, untuk lucky draw yang pertama ni kita akan cabut 2 lucky draw. Lucky draw yang kita akan cabut ni adalah kad PG Gold Card Collection Folder. 2. So siapa yang bertuah dapat 2 ni ya. Nanti kita tengok. 1 minit lagi ya. Cepat register. First time tengok live dari Terengganu ni. Area mana branch Kak? Area Kuala Terengganu. Okay. Dah register ke belum lucky draw? Sila register sekarang ya. Saya bagi 1 minit lagi. Jangan lupa share tau semua. Share dulu bagi semua orang tahu. Bagi semua orang dapat ilmu malam ni tentang macam mana nak simpan emas. Okay, sekarang saya nak cabut untuk lucky draw. Okay. Okay, kita start ya. Okay. Saya bagi 3 saat lagi. Okay, 2, 3, 1. Okay. Okay, Tanya Wan Muhammad Nur bin Wan Abdullah. Okay, Wan Muhammad Nur bin Wan Abdullah. Ada ke kat sini? Kalau ada,
Wan Muhammad Nur bin Wan Abdullah, kalau ada sila screenshot dan WhatsApp dekat nombor yang tertera dekat banner bawah yang bergerak tu ya. Okey. Ada ke Wan Muhammad Nur bin Wan Abdullah? Kalau ada, sila komen ada. Okey, ada Okey, untuk yang kedua. Okey, saya redeem ya. Okey. Okey, yang satu lagi ya. Kita first lucky draw kita cabut 2. Okey, jap ya. Okey, saya bagi 3 saat ya. Okey. 3, 2, 1. Okey, stop. Okey, tahniah Noliana binti Muhammad Adam. Okey. Okey, Noliana binti Muhammad Adam ada ke? Boleh WhatsApp dekat nombor yang tertera dekat bawah tu ya. Screenshot dan WhatsApp kat saya ya. Okey, kalau ada sila komen ada. Okey, Wan Muhammad Nur ada tadi. Okey. Nurliana binti Muhammad Adam 1295. Kalau ada sila komen ada dan sila screenshot dan hantar WhatsApp kat saya ya. Okey. Okey, saya bagi 5 saat ya. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, saya redeem ya. Okey, sekarang kita dah selesai untuk lucky draw yang pertama. Okey, Kak Suzy dah ready ke? Ready, tapi tunggu sekejap lah, kat sini tengah azan. Oh ya ke? Okey, tak apa, boleh. Bagi info intro dulu. Okey. Amalina sembang. Okey, boleh. Kak Lunli, hai. Okey, mana yang tak register lagi boleh register lagi. Kita ada lagi 5 lucky draw yang akan kita cabut di penghujung live ni. Siapa tak register lagi boleh register dan share lah live ni dengan rakan-rakan FB anda. Tengok promosi kita nanti, kita ada banyak promotion untuk sebagai normal dealer dan priority dealer. Nanti selepas Kak Suzy buat perkongsian ilmu dia, kita akan bagi promotion untuk jadi dealer sebagai public goal lah. Okay. So mana yang berminat untuk jadi dealer boleh tunggu untuk promotion ni lah. Banyak benefit untuk jadi dealer ni lah. So kalau nak tahu apa benefit dia, tunggu live ni ya. Okay, Kak Suzy dah sedia? Dah. Okay. So saya serahkan Kak Suzy lah untuk buat perkongsian ilmu dia tentang simpan emas, buat dulu percaya kemudian. Okay, terima kasih. Terima kasih Amalina. Okay, Assalamualaikum dan salam perpaduan untuk semua pelanggan-pelanggan Public Gold dan juga bakal-bakal pelanggan Public Gold serta orang ramai di luar sana. Okey, bertemu lagi dengan Kak Suzy pada malam ni. Okey, rasa bulan lepas tak ada buat sesi untuk BWM ni, tapi it's okay. Terima kasih juga kepada Public Gold branch Terengganu kerana menjemput Kak Suzy, ya Amalina, Wilson. Terima kasih ya. Okey, sebelum Kak Suzy mulakan ni, seperti yang Amalina nyatakan tadi, kalau boleh share lah perkongsian ni, share pada kawan-kawan kita, share pada mana-mana grup yang kita rasa bagus untuk kita kongsikan ilmu tentang simpanan emas ni juga ya. Just klik saja butang share tu, semua dah boleh nampak, boleh tengok dan lihat sendiri. Manalah tahu daripada butang share yang kita tekan tu, kita dapat secara tak langsung mendidik orang baru tentang simpanan emas.
Jadi boleh juga tag kawan-kawan. Mana tahu sebelum ni kita ada kawan-kawan yang memang sedang mencari-cari kaedah simpanan macam mana, kat mana, sedang fikir-fikir tu, okey boleh tag dia biar dia dengar sedikit perkongsian ilmu pada malam ni Okey, dan juga jangan lupa daftar lucky draw. Kalau tengok balik, itu ada dikongsikan link untuk register lucky draw. Walaupun tadi dah ada cabutan, itu baru 2, ada lagi, jangan risau. Jadi daftar. Jangan daftar tinggal terus belah, jangan. Tunggu sampai perkongsian kat sini habis, sampai ada promosi yang istimewa malam ni. Barulah tutup, barulah boleh pergi ke lain. Mana tahu rezeki tuan-puan pada malam ni dapat lucky draw. Walaupun sekadar go card folder, okey tunjuk sikit Ini go card folder. Orang kata macam biasa-biasa saja. Sebenarnya ianya luar biasa ya tuan-puan. Kerana hanya dengan go card folder ni kita boleh menjadikan satu inspirasi yang hebat untuk diri kita sendiri. Okey. So, jom sekarang Kak Suzy nak kongsikan apa ilmu yang Kak Suzy nak share pada malam ni. Okey, sekejap ya. Kak Suzy akan share screen. Okey, so topik Kak Suzy pilih pada malam ni adalah simpan emas, buat dahulu percaya kemudian. Kenapa pula ni pilih topik ni kan? Sebab benda ni amat berkait rapat dengan pengalaman Kak Suzy selama hampir 12 tahun dalam dunia emas ni. Kak Suzy bukan baru lagi, Kak Suzy dah lama menyimpan emas ni dan memang Kak Suzy bergerak dari awal tu adalah bermula titik tolaknya selepas Kak Suzy berkenalan dengan Public Gold. Jadi okey, Kak Suzy ceritakan sikit siapa saya. Okey, nama penuh Kak Suzy adalah Nur Suzilawati binti Isa. Nama samaran yang saya suka gunakan adalah Suzy Isa. Okey, saya merupakan graduan UTM bidang Sains Komputer MIT. Macam mana tu boleh jual emas Okey, kerjaya saya sebelum ni adalah Senior Software Engineer di mana saya baru je berhenti tahun lepas iaitu pada bulan Oktober 2020. Selepas tu sampai hari ni Kak Suzy duduk rumah je. Bukan sebab work from home, sebab Kak Suzy memang dah berhenti kerja, work from home, duduk rumah, memang didik orang tentang simpanan emas je. Itu full time Kak Suzy buat sekarang. Ya, mula jatuh cinta dengan emas sejak tahun 2009. Inilah yang Kak Suzy beritahu 12 tahun tadi kan. Kak Suzy mengenali dan mula jatuh cinta dengan emas ni adalah pada tahun 2009 di mana kalau tuan-puan nak tahu sebelum tahun 2009 tu Kak Suzy tak minat pun dengan emas. Adalah sikit, ada satu cincin, ada 2 cincin, satu mak bagi, satu suami bagi masa cincin bertunang. Lepas tu gelang pun ada satu. Okey, itu pun gelang ada 2 juga, mak bagi satu, suami bagi satu masa kahwin. Rantai ada mak bagi. Untuk Kak Suzy beli sendiri, terus terang cakap tak ada. Sebab masa tu Kak Suzy ni macam agak sedikit skeptikal. Itulah tak bagus kan. Okey, berkenaan dengan emas ni. Rasa macam emas ni macam old fashion. Kak Suzy lebih suka masa tu walaupun kita dah kerja, kita dah berkejaya, Kak Suzy suka macam white gold. Lepas tu manet entah apa-apa campur konon macam canggih lah nampak rambu-ramba. Jadi kita fikir masa tu itu adalah up to date. Beli white gold, beli something like that semualah yang mana sekarang rupanya benda tu tak bernilai pun. Kalau white gold kita kena jual balik memang nilai tu jatuh, drop teruk sangat. Berbeza dengan yellow gold kalau kita beli. Sebab tu tuan-puan kena faham, kena belajar ilmu tentang emas ni. Ya, dia besar tau, banyak. Okey, lepas tu Kak Suzy merupakan master dealer Public Gold, pemegang PG code PG000207. Jadi tuan-puan jangan risau, Kak Suzy ni authorized dealer yang valid, yang masih aktif. Jadi insyaAllah Kak Suzy boleh bimbing, guide tuan-puan tentang simpanan emas ni menggunakan platform Public Gold dengan betul, dengan cara yang betul dan juga
secara tak langsung boleh mendidik dealer-dealer yang mana join Public Gold ni di bawah network Kak Suzy untuk menjana pendapatan juga melalui Public Gold. Okay. Kak Suzy aktif mendidik orang ramai mengenai simpanan emas melalui seminar. Sekarang kena stop dulu lah seminar ya, sosial media. Dan sosial media terutama Kak Suzy memang aktif berkongsi di YouTube ya. Okey, ni YouTube Kak Suzy iaitu Suzy Isa Channel. Lepas ni boleh subscribe ya. Jangan lupa kat situ banyak Kak Suzy kongsikan ilmu-ilmu tentang simpanan emas. Dan juga buku bakal menyusul. Ni tengah-tengah tulis buku ni. Dia ada on off. Nanti insyaAllah harapnya tahun ni keluarlah buku Kak Suzy tu ya. Okey, jadi inilah sedikit pengenalan tentang Kak Suzy. Kalau tuan-puan nak tanya detail, okey, macam mana Kak Suzy terjebak dengan emas ni pun, di peringkat awal Kak Suzy sebenarnya pada masa tengah belajar, Kak Suzy ada duit sebenarnya. Masa tu dengan husband, kami buat pinjaman untuk membina rumah. Jadi Kak Suzy ada duit. Dari ada duit tu around banyak jugalah, hampir 200k masa tu. Okay, so kita orang dapat duit awal dan juga masa tu plan macam mana nak beranakkan duit ni sebelum bina rumah. Sebab bina rumah tu tahun 2010 nak buat sebenarnya. So duit tu dah dapat 2009. Jadi bila study, akhirnya Kak Suzy jumpa emas. Jadi kalau nak tanya Kak Suzy study apa? Okey, Kak Suzy terus terang ya. Okey, mula-mula Kak Suzy study pasal ASB. Okey, tabung haji. Okey, masa tu ASB tabung haji memang cantik lah. Kurang-kurangnya 7 atau 8% setahun kan. Jadi kalau kita dah dapat dalam bulan 6 masa tu, so sekurang-kurangnya 4% kita akan dapat lah at the end of the year. Okey, selamat duit kat situ. Okey, tapi nampak ni rasa macam ada tamak sikit. Jadi after that Kak Suzy study lagi. Kalau nak main saham, bila tengok saham kata risiko sangat-sangat tinggi. Kak Suzy dah lah tak ada ilmu. Jadi pangkah, tak nak main saham sebab tak pandai, tak ada ilmu. Jadi tak nak risiko sampai terus hilang. Ya, okey. Lepas tu pula Kak Suzy study overdraft. Tengok overdraft kalau nak buat rumah tak sesuai sebab overdraft ni biasanya untuk orang bisnes. Maksudnya dia ada duit satu bab rolling modal ke apa ke, lepas tu nanti top up balik, tambah balik sebab overdraft ni pun ada dia punya interest dia. Jadi bila tengok situ macam buat rumah nanti akan habis duitnya kan. Dia takkan nak rolling balik. Okey, jadi after that one day husband Kak Suzy jumpa satu blog yang sangat bagus ni di mana husband Kak Suzy suruh Kak Suzy study. Dan nama blog tu adalah jutawan.emas.com, iaitu pemiliknya adalah Encik Syukur Hashim. Jadi Kak Suzy baca blog tu dari awal sampai habis. Khatam. Khatam, bukan khatam sekali, malah ada beberapa artikel cari balik. Dia macam study cari balik. Lalas call Encik Syukur. Encik Syukur datang bawa emas, tunjuk pada Kak Suzy dan Kak Suzy yakin, yes, this is I will choose this. This is the right way. Jadi Kak Suzy decide masa tu terus beli emas sebagai part of pelaburan Kak Suzy sebelum membina rumah. Jadi apabila tiba masa untuk buat rumah tu within lebih kurang setahun, tahun 2009 sebenarnya antara tahun kenaikan emas, that's very good sebenarnya. So dari duit yang Kak Suzy ada, sikit-sikit beli, bisnes sikit, ada jadi dealer kan. Okey, secara tak langsung pejam celik plus minus keuntungan Kak Suzy daripada emas pada masa tu hampir 20,000. Jadi 20,000 buat apa? Top up lah buat rumah, tambahlah bahagian sana sikit, bahagian sini sikit. Jadi Alhamdulillah. So itulah antara short story bagaimana Kak Suzy kenal dengan Public Gold. So dari situ pula, selepas Kak Suzy dah bina rumah ni, yang miracle-nya adalah Kak Suzy dah ada rumah, dapat rumah kan? Emas Kak Suzy masih ada lagi sampai hari ni. Macam mana tu? Buat rumah dah 200,000 lebih, lepas tu ada lagi duit. Okay. Then Kak Suzy ada bisnes. Nampak? Dan secara tak langsung Kak Suzy juga ada pendapatan.
Nampak? Maksudnya awal-awal emas yang Kak Suzy beli pada awal tahun 2009 tu masih ada lagi sehingga hari ini. Memanglah tak ada semua yang Kak Suzy beli awal tu, tapi part of it masih ada. Jadi Kak Suzy yakin nampak emas ni memang boleh pergi jauh dan keuntungannya meningkat dan ianya boleh memberi keuntungan kepada si penyimpannya. Okey. Jadi, sekarang kita dah masuk tahun 2021. Apa impian tuan-puan? Cuba tanya sikit. Cuba komen sikit. Apa impian tuan-puan? Tahun 2021 ni. Cuba komen sikit. Kak Sri boleh baca. Kak Sri ada nampak ni. Okey. Jadi, apa impian tuan-puan tahun 2021? Impian tu agak-agak boleh dilaksanakan ke tidak. Tapi jangan risau, jangan takut untuk berimpian. Okey, kejap ya. Okey, so ni ada komen. Okey, Liana nak simpan emas banyak-banyak. Okey, very good. Jadi impian orang lain? Ada tak? Boleh nyatakan. Nak bebas hutang. Yes, nak beli tanah dan rumah. Nak kaya. Okey, nampak. So, luahkan saja impian tuan-puan. Jangan risau. Tak ada siapa nak cantas, tak ada siapa nak marah. Simpan emas and target. Yes, Mr. Remian. Nak capai simpanan 1 kg, betul. Bebas keuangan. Impian saya nak bina rumah juga. Alhamdulillah, insyaAllah akan berjaya. Belajar menyimpan. Impian 2021, master dealer. Yeay, insyaAllah. Ya, Encik Adam, insyaAllah nak capai 50 gram. Okay. Dan nak jadi master dealer. Okey, banyak. Bebas hutang dan bina rumah. Okey, terima kasih. Nak ada simpanan banyak-banyak. Nordiana Haizi. Okey. Konsisten simpan emas. Okey. Banyak. Okey. Bagus. Alright. So, kat sini Kak Sri nyatakan beberapa lah contoh impian Okey, nak tambah 1 gram. Okey, tambah. Okey. So, ada antaranya kata tadi kan nak selesaikan hutang. Betul. Ini bukan nak tanya betul salah, tidak. Maksudnya okey, ada impian juga nak pergi haji atau umrah. Memanglah sekarang PKP tak boleh pergi lagi kan. Tapi tak salah kalau kita terus memasang impian. Mana tahu by sebelum Disember nanti memang COVID ni habis dan kita boleh terus membuat aktiviti seperti sedia kala sebelum ni kan. Jadi mana tahu, insyaAllah nak bayar zakat dan nak tambah 100 gram tahun ni. Okey, ya, bagus. Okey, kita nak buat simpanan. Okey, simpanan ni boleh merangkumi simpanan duit tunai ataupun simpanan emas. Ya, bagus ya. Kaya beriman dan bebas hutang. Yes, correct. Okey, nak berkahwin. Mana tahu ada orang yang memang berimpian tahun ni dah plan nak kahwin. Okey, insyaAllah akan tertunai. Mulakan bisnes. Okey, nampak? Ni pun ada impian orang kan. Jadi bebas keuangan. Ni duduk rumah, banyak duit, tak belanja sangat. Ya, kita boleh settlekan mana-mana hutang-hutang jahat yang kita ada. Terutama hutang kad kredit. Okey, hutang kad kredit tu kena cepat settle. Jangan ditangguh-tangguh, jangan dibelanja-belanja sampai maksimum. Kak Suzy pun selalu peringatkan diri, jangan belanja. Okey. Ngajar orang pun kadang kita pun belanja juga kan. Okey, tapi selalu peringatkan jangan melebihi sekian. Kalau saya ada target lah. Okey, sekian amount. Okey, jadi kita kena disiplin dalam perihal keuangan ni. Kalau nak bebas keuangan, lagilah kena disiplin yang tinggi. Jangan main-main sebab untuk mencapai status bebas keuangan ni dia memang struggle untuk peringkat awal. Nanti lama-lama we are the winner. Jadi Kak Suzy pun sedang menuju ke arah bebas keuangan ni. Walaupun duduk rumah, kita kerja dari rumah, Kak Suzy sedang menyetelkan hutang-hutang yang ada. Okey. So lepas tu nak beli rumah ke, nak bina rumah ke, insyaAllah mana tahu kan. Tak apa, mulakan dulu impian kita tahun ni. Kita tetapkan. Kalau tak boleh beli direct dengan developer, at least kita dah simpan sedikit sekurang-kurangnya untuk down payment kan. Dan nak pergi melancong. Alah, PKP, macam mana nak pergi melancong? Tuan-puan, jangan risau. Duit yang kita nak pergi melancong tu kita simpan dari sekarang. Janganlah besok lusa bulan depan nak pergi melancong baru nak cari duit.
sekarang ni kita duduk rumah, tak pergi jalan sangat, tak pergi pasar raya sangat, tak bermewah-mewah, tak berhabisan dan sangat duit tu. Jadi simpan banyak-banyak sekarang. Dengar nasihat saya, simpan dulu sekarang. Saya yakin tak mustahil lepas COVID ni habis, insyaAllah katakanlah kita dah boleh melancong, semua berpusu-pusu ni, airport tu nanti busy. Tak mustahil macam tu. Sebab semua ni dah rasa macam berkobar-kobar ni, lama betul tak fly ni. Kak Suzy pun sama lah, dia dah lama rasa tak naik kapal terbang ni. Jadi kita sabar dulu Okey, jadi tuan-puan kena letakkan sekurang-kurangnya impian 2021 ni. Macam Kak Suzy sarankan dalam video Kak Suzy, kena simpan emas. Salah satu impian tuan-puan, kena simpan emas. Okey, nampak ni macam ni, besar-besar Kak Suzy tulis ni. Kenapa? Kenapa Kak Suzy galakkan supaya tuan-puan kena simpan emas? Supaya tuan-puan rasa ada harta, ada aset. Bila susah, tuan-puan ada sumber keuangan. Sebab kita harus ingat, bila kita susah, kawan-kawan tak mustahil lari. Sedara mara pun tak mustahil lari. Jam-jam tu juga tak ada duit lah apa ke semua. Jadi, kenapa kena simpan emas? Tengah kita bekerja ni, tengah sekarang kita ada duit, tengah sekarang kita ada gaji, kena buat simpanan. Dan simpanan tu sebaiknya dalam bentuk emas. Kenapa kena dalam bentuk emas Kak Suzy? Duit cash tak boleh ke? Boleh juga duit cash. Duit cash ni simpan juga sikit. Emas pun kena simpan. Sebab kalau duit cash ni, bila ada duit, kita nampak duit memang kita rasa nak belanja. Tapi kalau kita ada emas, kita akan rasa nak simpan. Itu beza dia. Cuba nanti tuan-puan pegang duit dengan pegang emas. Mesti dia rasa, tengok duit rasa nak belanja. Alah, ada duit RM2 kat sini. Okey, tengok duit rasa nak belanja. Tapi kalau kita pegang emas, sana ambil emas tak? Okey. Kalau kita pegang emas ni, kita rasa, sayangnya, cantiknya. Lah, simpanlah banyak-banyak. Nampak? Nak jual yang ni? Sayanglah, ini gambar PM. Tak boleh. Ni PM kesayangan semua ni. Okey. Lepas tu yang ni, Avengers, Iron Man. Ni lagilah sayang. Iron Man kot. Memang takkan nak jual kan. Okey, jadi ni contoh Okey. So, secara tak langsung bila kita ada emas, kita rasa seronok nak menyimpan. Jadi walaupun nampak di kepingan-kepingan yang kecil, tapi lama-lama ianya akan grow. Tadi Kak Suzy tunjuk ni kan, casing ni kan, go card folder kan. Nanti tak mustahil go card folder tuan-puan ada 3, 4, 5, 6. Kalau siapa nak susun atas go card folder. Kalau tak nak dalam go card folder boleh beli album. Seperti kalau tuan-puan Google tengok ada ramai rakan-rakan penyimpan yang lain ataupun dealer yang lain sentiasa menunjukkan collection mereka. Okey, jap Kak Suzy nak tengok apa komen. Cik Nizam, kata duit cash selalu bocor. Betul. Okey. Setuju simpan emas supaya rasa ada harta. Ya, betul. Kita perlu jadi kaya. Boleh jadi macam Ustaz Adil Abdul Rahman Auf. Nampak? Betul. Kita boleh tengok zaman Rasulullah dulu, sahabat-sahabat baginda kalau sedekah berapa? Beratus-ratus dinar, beribu-ribu dirham, puluh-puluh ribu dirham. Kita nak 1 dinar pun ketah. 1 dinar bersama 4.25 gram ya tuan-puan. 1 dinar pun ketah. Macam mana tu? Macam mana? Sebab tu kita kena jadi kaya. Kita kena ada banyak harta. Kita kena rajin buat simpanan. Kalau kita tengok menyimpan ni, kat sekolah jarang cikgu ajar suruh menyimpan. Ataupun kalau kita tengok iklan-iklan pun jarang suruh kita menyimpan. Mereka mesti akan cakap, ada duit belanjalah beli tu, ada duit belanjalah beli ni, beli tu, beli ni. Sana sini semua nak belanja. Dan kita secara tak langsung pun bila nampak ada duit, kita rasa nak belanja. Jarang kita nampak ada duit ni kita nak simpan. Simpan juga mungkin awal-awal, tapi lama-lama kita akan tarik dan belanja. Ni sebab PKP sekarang duduk rumah. Cuba tak PKP hari tu. Cuba tuan-puan renung balik.
Tuan Puan dah kerja berapa lama? Ni analogi ni saya suka bagi kalau dalam seminar saya. Okey, Tuan Puan cuba renung balik. Katakanlah Tuan Puan dah kerja 5 tahun. 5 tahun, kalau saya tanya ada tak simpanan RM5,000? Ya, mungkin ada orang jawab, ya ada, tak ada masalah. Okey, kalau saya kata saya nak on the spot RM5,000 sekarang, ada ke tidak? Ada orang tak ada masalah. Okey, ada orang mereka gaji besar tetapi RM5,000 pun tak ada. Alasanlah, oh saya banyak komitmen Kak Suzy, saya ada tu, saya ada ni, nak bayar kereta, nak bayar rumah, bla 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 semua. Okey, ni bagi orang kalau dah gaji RM2,000, RM3,000 kadang tak ada Okey, Tuan Puan bayangkan 5 tahun kerja, RM5,000, sepatutnya Tuan Puan boleh ada simpanan tu. Kenapa Kak Suzy cakap macam tu? Sebab cuba Tuan Puan bahagi 5,000 bahagi 5 tahun. Bermakna RM1,000 setahun. RM1,000. Wih, besar tu Kak Suzy, RM1,000 setahun. Mana nak cari? Mana nak simpan? Tuan Puan, cuba bahagikan kepada 12 bulan. RM83.33 je. RM83 tu besar ke kecil sekarang? Okey. Lah kan RM83 je kot. Takkan tak boleh simpan. Tapi memang realitinya ramai tak dapat nak simpan. Bila kita pecahkan kepada bulan nampak 83 macam kecil pula. Bila setahun letak 1,000 macam besar. Tapi itulah sifat manusia. Bila ada duit mereka nak belanja. Bila ada duit walaupun mereka simpan mereka akan belanja. Sebab tu kita kena tukar kaedah menyimpan daripada duit kertas ni kepada jadi emas. Senang, straight to the point je. Kenapa? Okey, sebab itulah tadi. Kita nampak sukar untuk simpan RM83 sebulan untuk jadi RM1,000 sehingga hujung tahun. Tapi bila kita ajar pula simpan emas sekurang-kurangnya 1 gram sebulan, setahun ada 12 gram, boleh pula. Berjaya pula. Dan ramai orang dah berjaya buat sebagaimana yang Kak Suzy sarankan ni. Kita boleh, ya betul, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Bukan jadi bukit, jadi jongkong bar. Tak payah sebut bukit, hak nak bukit tu nak buat apa? Cakap jadi jongkong bar. Sikit-sikit jadi jongkong bar ya. Cik Rashidah. Okey, kena simpan emas 3 bulan 30 gram. Alhamdulillah, nampak dia kita ajar segram sebulan, dia bantai 3 bulan 30 gram. Okey, itulah kelebihan orang menyimpan emas Impian saya tahun 2001 kena simpan emas untuk jadi kaya. Ya, bintang kejora insyaAllah. Amin, amin. Tanpa sedar dah ada 30 gram 3 bulan. Okey, sama. Kita kalau minat nak tahu boleh message. Okey. Setuju simpan emas. Okey. Jadi inilah antara poin yang Kak Suzy nak terangkan. Okey. Misi 2021. Jadi kepada sesiapa yang rasa macam susah sangat nak menyimpan, susah sangat nak alihkan sikit dia punya gaji tu sikit, okey, tengok Kak Suzy sarankan simpan emas sekurang-kurangnya 1 gram sebulan dalam RM264, RM265. Boleh tak? Boleh tak? Cuba, paksa rela diri. Cuba dulu, tengok Tuan Puan kurus tak? Kalau kurus tak cukup makan, okey, boleh kurangkan RM100 simpan. Kalau tiba-tiba telefon Kak Suzy ajar simpan 1 gram RM200 lebih, saya tak cukup makan Kak Suzy, tengok sekarang badan saya tinggal tulang. Okey, tak payah simpan emas, boleh terus ni untuk makan diri. Tapi kalau dah gaji RM2,000 lebih, RM3,000 lebih, insyaAllah Tuan Puan boleh menyimpan ni. Paksa diri, cuba tengok balik keuangan kita, perbelanjaan kita macam mana. Cari balik mana kebocoran wang yang selalu kita buat tu. Tukarkan semua ni jadi emas terus. Tak payah dah nak tunggu Kak Suzy, saya nak tunggu nak cukup RM1,000 baru nak beli emas. Tak payah nak tunggu cukup RM1,000. Takkan cukup, dah cukup nanti kamu tarik. Dah cukup nanti Tuan Puan tarik. Tarik tu beli ni. Masuk Lazada, masuk e-mall nanti. Tengok. Masuk Shopee, semua tu nanti nak belanja. Jadi kalau dah niat tu nak menyimpan tu, terus buat simpanan. Okey.
Kalau nak cara paksa rela yang lagi senang adalah buat EPP4. EPP4 ni adalah 4 bulanan pembayaran ataupun 10 bulan. Okey. Bila 10 bulan ni, kenapa buat EPP 10 bulan? Okey, contoh kalau simpan 10 gram. Macam harga hari ni 10 gram bayaran bulanan dalam RM263. Paksa rela, nak tak nak kena bayar. Sebab bila kita buat angsuran ni, dia secara tak langsung kita paksa rela diri kita membayar. Ya. Kalau simpan gap tu kita boleh simpan tak simpan, simpan tak simpan, kan? Jangan tipu. Okey, tahu. Okey. So, kalau buat EPP ni dia nak tak nak, katakanlah date hari ni 2 hari bulan 2 dah booking. Sat lagi habis seminar Kak Suzy sempat lagi booking EPP 10 buat untuk 10 gram. Nak tak nak 2 hari bulan 3 bulan depan kena bayar. Kalau gaji masuk 29 hari bulan 29 hari bulan 2 dah. Okey. Masuk gaji hari bulan 28 hari bulan 2. Okey, terus buat simpanan. Terus buat simpanan ataupun masuk gaji 1 hari bulan 3 terus tukar bayar emas yang kita booking ni. Sebagaimana tuan-puan membayar duit kereta. Nampak? Duit kereta boleh pula bayar tiap-tiap bulan. Duit rumah tahu takut. Ini kenapa kita tak boleh nak istiqomah menyimpan, ajar diri kita disiplin dalam menyimpan tiap-tiap bulan. So, kita kena latih diri kita. Bukannya Kak Suzy kena ketuk orang selalu untuk menyimpan. Tidak. Tuan-puan kena ketuk diri sendiri, kena ketuk hati ni, kena ketuk hati banyak-banyak supaya buat tindakan tu. Kak Suzy hanya pemudah cara sahaja. Kak Suzy hanya tolong bantu saja, tolong ajar saja, tunjukkan platform mana. Tapi untuk melakukan tindakan menyimpan tu tuan-puan. Emas yang tuan-puan simpan dapat bagi Kak Suzy ke? Siapa cakap sini kalau tuan-puan simpan emas bagi kat Kak Suzy? Siapa nak bagi? Tak ada. Tuan-puan simpan emas tu hak milik tuan-puan. Emas yang Kak Suzy simpan, hak milik Kak Suzy. Nampak? Masing-masing siapa simpan, dia dapat. Siapa tak simpan, lopong je lah. Okey. So, kalau kita dapat lebih, ada bajet lebih, lagi bagus. Macam yang tadi. 3 bulan, 30 gram. Nampak? Sebab dia ada rezeki lebih. Nampak? Sana ada dulu selalu bocor. Lubang dia sana banyak lubang kebocoran dia. Jadi dia dah selamatkan, tukar jadi emas. Dulu selalu pergi shopping mana-mana walaupun duduk rumah shopping online. Ya Allah, dia dah jadi addicted. Kena beli juga walaupun barang tu rasa macam tak guna pun, tak penting pun. Okey, so dia dah berjaya selamatkan daripada addicted dia berbelanja, beli entah apa-apa tu. Okey, dah tukar jadi emas. Nampak? Jadi kalau tuan-puan ada bonus ke, ada claim, ada dapat duit air sinar. Duit air sinar tu simpan dah sikit. Jangan belanja semua. Tahu kerajaan bagi untuk kita menampung keperluan harian kita kan. Tapi itu bagi pada orang yang memerlukan. Yang betul-betul memerlukan, betul-betul susah. Tapi bagi tuan-puan yang saja-saja pergi apply, lepas tu dapat, mana pergi duit tu? Ada lagi tak? Okey, kalau ada lagi, masih ada lagi tu, nanti ingat. Dapat nanti simpan, alihkan sedikit jadi emas. Tuan-puan tak tahu kegunaan dia tu hari ni. Nanti tengoklah selepas 6 bulan, selepas setahun, selepas 2 tahun, bila tuan-puan pegang emas tu, tuan-puan akan cakap, inilah duit Aisina dahulu pada tahun 2021. Boleh cerita kat anak, ni ayah simpan dulu ni. Kerajaan kata boleh keluar duit Aisina 10,000, ayah keluar beli emas 10 gram. 2,600 je baru. Okey, 7,000 boleh belanja lagi. Nampak? Boleh ada emas. Emergency boleh pergi gadai. Emergency boleh jual. Jadi ingat, dapat duit ekstra, duit bonus ke duit apa ke, simpan. ASB, dividen yang dapat. Buat apa? Buat apa? Joli dah? Tak joli dah. Okey. So, jangan dibelanjakan semua. Kena simpan juga emas. Kak Sri tak adalah cakap asyik nak simpan je semua. Belanja tak boleh ke? Boleh. Bukannya tak suruh pun. Belanja juga.
boleh belanja. Tapi kena ingat, buatlah simpanan sekurang-kurangnya 10% dari amount tu ataupun 20%, 30%. Lagi banyak lagi bagus, ya. Peringatan untuk diri sendiri juga. Jangan nanti duit dah habis barulah duk mikir, hari tu dapat duit 10,000, mana pergi Mana pergi tak nampak pun dia punya benda. Jadi jangan sampai jadi macam tu. Kak Zui yakin ramai orang macam tu. Bila dah dapat duit banyak-banyak, duit dalam seminggu 10,000 tu boleh habis. Tahu? Jadi hati-hati. Sebab tu duit ni sifat dia untuk dibelanjakan. Emas dia sifat dia untuk simpan. Kena ingat tu. Okey, pendapatan tambahan. Tambah simpanan emas juga. Okey, apa maksud pendapatan tambahan ni? Kasih tahu, ramai di musim PKP ni tiba-tiba dah jadi chef, tiba-tiba pandai buat kek, jual kat kawan sana, jual kat jiran, ambil tempahan sana, ambil tempahan sini. Sebab kadang-kadang orang lain pun bosan masak sendiri kat rumah apa semua kan. Jadi dengan duit tambahan yang kita dapat tu, bisnes geli-geli tu kat tepi-tepi, bisnes tepi orang cakap, okey, apa kata duit yang keuntungan kita dapat tu, tuan-puan ambil buat simpanan, tukar jadi emas juga. Kenapa tukar jadi emas juga? Nanti tuan-puan pun boleh ingat, inilah aku berniaga jual kek dulu zaman PKP. Okay, PKP 2. PKP 1 tak tahu dah mana duit pergi dah. Habis belanja dah. Hari tu lepas boleh berjalan terus. Habis semua. Tak ada saki baki dah. PKP 2. Okey, sambung balik. Lepas ni ingat. Simpan Simpan jadi emas. At least tuan-puan boleh nampak hasil tuan-puan. Tuan-puan boleh tengok pun, ya Allah seronoknya kok ni ada 10 keping. Ni kalau keping 1 gram. Koknya ada 50 gram sekeping. Lagilah seronok. Ni lah yang jual nasi lemak dulu zaman PKP. Tak pernah jual nasi lemak, tiba-tiba jual nasi lemak zaman PKP boleh beli 50 gram emas. Jangan pandang rendah pada orang jual nasi lemak ya. Saya ada customer 50 gram tu senang-senang dia bayar cash kat saya. Kerja dia jual nasi lemak je. Jimat cermat, tukar jadi emas. Kita kan dah PKP sekarang, duduk rumah, tak boleh pergi jalan, tak boleh pergi pasar raya, tak boleh shopping-shopping sangat. Jadi, jangan terlalu shopping online. So, kita secara tak langsung dah berjimat cermat. Kita makan kat rumah pun makan apa yang ada saja, kita masak sendiri, kurangkan makan kat luar. Jadi, secara tak langsung kita boleh save money lebih lagi. Jadi dari duit kita, duit dapur yang kita jimat cermat ni, tukar juga jadi emas. Walaupun sikit tuan-puan nampak, alah kat saya ada lebih RM200 je. Tak apa, RM200 sebulan pun tuan-puan simpan lah. Kak Suzy tak suruh simpan terus RM20,000. Tak, simpan walaupun RM200, walaupun RM100. Simpan. Ikut kita punya bajet, ikut kemampuan kita. Okay? Jangan kita terlalu fikir yang terlalu tinggi yang memang susah untuk kita capai. So, buat simpanan ikut bajet tuan-puan, ikut poket masing-masing. Janganlah ikut yang tadi tu dia kata sebulan boleh simpan 10 gram. Nak ikut dia. Tapi kita ni pun nak beli, nak simpan RM200 pun susah. Tapi boleh simpan sekurang-kurangnya tempoh 10 bulan ataupun tempoh setahun. Dapatlah 10 gram tu, insyaAllah. At least ada daripada tak ada langsung, kan? Okey, lagi kalau nak tahu pasal emas ni, tambah ilmu tentang simpanan emas. Okey, yang ni penting. Kita kena baca buku, hadir seminar macam ni lah, BWM ni, part of seminar. Tengok YouTube saya, Suzy Isa Channel. Ni semua antara tempat-tempat dan perkongsian ilmu tentang simpanan emas. Kewangan ni banyak, dia banyak aspek, macam-macam tentang simpanan untuk dalam perihal kewangan. Tapi hari ni Kak Suzy fokus pada emas. Jadi bila tuan-puan tambah ilmu tentang emas, tuan-puan akan jadi lebih bijak dalam menyimpan. Trust me, trust yourself. InsyaAllah, boleh. Misi 2021 juga, kita nak bayar zakat banyak-banyak. Kak Suzy, kenapa nak bayar zakat banyak-banyak? Kita bayar zakat adalah
pembersih harta kita juga kan. Pernah tak dengar orang bayar zakat jatuh miskin? Tak ada. Jangan risau. Kita bayar zakat tu 2.5% sahaja. 97.5% harta kita masih ada. Ya? Kalau dulu kita bayar zakat 1,000, kalau boleh tahun ni bayar zakat 2,000 ataupun 3,000. Kalau tahun lepas bayar macam tu So gandakan tahun ni. Kenapa gandakan? Kalau kita berjaya gandakan kita punya zakat, itu menunjukkan kekayaan kita bertambah. Suka tak suka kekayaan kita bertambah? Takut nak bayar zakat? Jangan tuan-puan, jangan rasa macam tu. Kekayaan kita tahu nak bertambah, zakat tak nak tambah. Tak boleh lah macam tu. So Allah dah murahkan rezeki pada kita, berganda-ganda, dapat income, tak mana-mana datang. Okey, jadi bayar zakat kena banyak-banyak. Kerana dengan kita bayar zakat banyak ni bukan hanya untuk diri kita saja sebagai pembersihan harta kita, tetapi kegunaan juga untuk orang-orang Islam di luar sana yang memerlukannya. Dan bayar zakat ni pun kan wajib. Kenapa Allah tetapkan tu? Ada sebab dia. Jadi tugas kita, nawaitu kita, niat kita, tanamkan impian ni untuk bayar zakat banyak-banyak. InsyaAllah tuan-puan akan dapat rezeki tu, Allah akan murahkan rezeki tu. Okey, berapa pendapatan akak di YouTube? Saya pun tak tahu, saya tak check lagi sebenarnya. Saya tak adalah banyak sangat. Allah, kita follower tak berapa ramai. Saya belum buat pengeluaran lagi Saya pun tak check lagi. Okey, sambil tu jap kita tengok check komen Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya kat situ ya. Mana link lucky draw? Okey, tu ada. Rasanya pihak Publigo dah buat static ya. Boleh klik sahaja. Okey, klik link lucky draw kepada sesiapa yang belum klik. Okey, ni ada satu komen dari Azlin Farida. Hai, ni network saya Okey, dulu saya main kutu duit 1,000 sebulan. Tengok, 1,000 dia bantai. Okey, sekarang saya main kutu emas dengan Publigo 1,200 sebulan. Dia naik lagi. Alhamdulillah, PKP lagi mudah simpan emas. Banyak benda boleh cut, tu minyak kereta ke office tak ada duit Starbucks seminggu tak ada. Nampak tu antara duit-duit dia yang bocor. Dia berjaya selamatkan. RM200 dia top up untuk simpanan dia. Selain emas, sesuai tak simpan silver perak? PG pun ada jual silver. Ya, sesuai. Kalau tuan-puan dah simpan emas, saya galakkan simpanlah silver. Kerana kenaikan silver, compare tu kenaikan emas, dia boleh naik 3 kali ganda emas. Tapi kalau dia turun pun, kalau emas tu turun dalam 5%, dia pun boleh turun 3 kali ganda dari emas. Jadi, kena bijak merancang. Okay, kena simpan dua-dua. Sebaiknya saya suka nasihatkan customer saya simpan dua-dua. Apa pendapat tu puan bila ada customer nak buat simpanan melalui dua cara EPP disiplinkan diri gap bila ada lebihan duit? Adakah relevan, ada cara lebih baik? Ya, bagus. EPP untuk dia memang paksa rela dia untuk every month. Mana tahu within every month tu dia ada duit lebihan lagi, simpan dekat gap. Dua-dua boleh dapat, dua-dua beli emas. Tak ada masalah. Okey, boleh-boleh. Okey, rasa tadi dah. PKP boleh je simpan, tak susah pun. Ya, betul. Simpan duit, lama-lama habis, simpan emas. Lama-lama jadi banyak. Okey. Kak Sui tunjuk 2-3 keping je, cukup lah. Tak boleh banyak-banyak. Okey. Alright. Dulu saya aktif main badminton. Duit simpanan dalam bank pun boleh tahan. Okay, sekejap ni macam shock story dia. Duit dari 6 bulan gaji tapi duit di bank kerap bocor sebab bila ada keluaran raket baru je nak beli. Raket je tuan-puan. Okay, kemudian saya terbaca pasal emas di website ditawaremas.com. Saya pun mula simpan emas bermula 1 gram, sekarang dah ada 70 gram. Alhamdulillah, nampak semua raket-raket emas dia dah jadi gold bar. Okay, nampak. So ini adalah antara testimoni yang memang banyak sangat di kalangan penyimpan-penyimpan emas sekarang. Bila tekan ni? Okay, yang terakhir, jana pendapatan pasif dengan Public Gold Group. Dengan Public Gold kita boleh menjadi dealer dan juga secara langsung jadi ejen. Dan Kak Sui suka istilahkan kita boleh jadi tokek emas. Siapa suka jadi tokek emas? Siapa suka jadi tokek emas? Siapa tak nak jadi tokek emas? Siapa nak jadi tokek emas?
Okey. Sekiranya kita jadi dealer public gold, secara tak langsung kita title adalah tokek emas. Apa-apa semua produk di public gold, gold bar ke, silver ke, barang kemas ke, Aurora ke, semua produk tu adalah kita punya produk juga. Kita boleh jual pada orang ramai produk tu juga. Kita boleh galakkan orang ramai menyimpan emas juga. Nampak? Tak payah modal juta-juta buka kedai ke apa, tak payah. Public Gold dah siapkan semua tu. Datuk Wira Louis dah siapkan semua tu, pekerja-pekerja dia tu, dia dah hired. Tugas kita hanya membimbing, mendidik orang menyimpan emas dengan cara yang betul. Kalau tuan-puan istiqomah menyimpan, mendidik ni semua, tuan-puan memang boleh mendapat pendapatan pasif dengan public gold. Percayalah cakap saya. Saya sebelum ni dah kerja 20 tahun. Pada Oktober 2020, gaji terakhir saya tu, lepas tu saya dah tak ada gaji. Ya? Nasib baiklah saya jadi ejen public gold. Saya ada gaji kat sini. Tuan-puan bayangkan kalau one day nanti tuan-puan dah berhenti kerja ke apa ke, lah tak ada income apa-apa dah. Tak ada orang bayar gaji kita dah. So dengan public gold tuan-puan boleh dapat income sampingan, passive income, insyaAllah. Okay. So public gold dia ada platform public gold, PG Jewel, Aurora, Taifu, dan dia ada PG Mall. So semua tempat ni antara tempat kita boleh mendapat commission, dapat duit jana pendapatan. Nak cerita pasal ni, cerita dia panjang. Kena jadi dealer dulu, bawa Kak Suzy, nanti Kak Suzy ajar. Okay? So, apa tindakan kita? Buy gold now. Buy gold now. Jangan lengah-lengahkan lagi. Jangan nak mikir lagi. Kalau tunggulah Kak Suzy habis PKP ni baru saya simpan. Okay, tak apa. Kak Suzy okay je. Dah tunggulah. Kak Suzy simpan je. Okay? Okay, buy gold now. Why? Okay, beli sekarang. Jangan tangguh lagi. Ini nasihat Kak Suzy. Okay, beli emas yang betul. Ni kena ingat. Sebab, okay, beli emas yang betul maksudnya antara gold bar dengan barang kemas, yang mana yang lebih baik? Yang mana perlu kita lebihkan beli? Jawapannya gold bar. Barang kemas boleh beli tapi untuk kita pakai cantik-cantik saja. Tak payah nak tunggu pakai sampai habis lengan. Tak yang rugi. Rugi beli barang kemas. Barang kemas jangan beli banyak-banyak, rugi sikit. Dia rugi dari segi harga, dalam mahal, segram, tu satu. Lepas tu ada kos upah. Kos upah pun mahal per gram, ya. Nak jual balik nanti pun susut nilai dia tinggi. Jadi kita banyak rugi daripada untung. Nak tunggu dia untung lambat, makan tahun-tahun banyak. Okay, tapi gold bar harga murah. Dah lah emas 999. Susut nilai kecil. Jadi sebab tu cari emas yang betul. Ada juga gold bar dijual di kedai-kedai emas, tapi ingat pesanan saya, cari sekurang-kurangnya 3 kedai. Nanti tu tengok YouTube saya. Dah dekat 9.30, saya kena kejar masa. Okey, maksimumkan keuntungan dengan emas. Jadi kena simpan gold bar. Gold bar lebih untung. Nak beli berapa banyak? You tak ya juga kan, disuruh-suruh beli emas ni, banyak mana nak beli? Okey, kenal tak ni siapa? Ini adalah Tuan Azizi Ali. Dia ni pun tokek emas public gold juga. Tengok. Okey, simpanlah emas sekurang-kurangnya 10% daripada nilai bersih kita. Dah tolak tax, dah tolak apa, 10% dari itu. Jangan ambil gaji asal pun boleh juga, nampak lagi banyak. Okey. Atau simpan emas 30% dari nilai bersih kita. Okey, nampak? Disuruh disarankan 10% ataupun 30%. Jadi dari situ tuan-puan akan menikmati keuntungan tu di kemudian hari nanti. Okay. So ini 5 kriteria beli emas. Make sure harga dia murah, susut nilai kecil, boleh beli bila-bila masa. Lagi banyak cawangan supaya mudah kita berurusan. Ya. Syarat jual beli yang mudah. Yang tak perlu renyah-renyah lah. Nak yang tu kos yang ni lah, charge tu charge ni lah, apa tu, yang telus tak telusnya lah. Jadi kalau boleh elakkan tempat yang beli emas terlalu banyak sangat charge ataupun charge yang terlalu mahal. Dan ekstra carilah tempat yang patuh syariah. So kat sini suka untuk Kak Suzy katakan kelima-lima kriteria ni ada di public gold. Emas public gold. Tak payah dah nak fikir-fikir kat lain. Walaupun tempat lain ada jual tetapi ianya tidak
sebagus emas public gold. Tuan-puan boleh survey, ya. Dan ini ada satu kata-kata dari Mark Nesman, emas masih merupakan simpanan kekayaan yang unggul. Ia adalah satu-satunya wang yang benar di dunia dan jumlahnya amat sedikit. Maksudnya jumlah emas ni tak banyak pun. Emas ni dia limited sebenarnya. Sama juga silver. Andai kata one day dah habis dah orang ni melombong dalam kerak bumi ni, dah tak ada emas dah. Hanya emas yang tinggal di atas muka bumi ni je lah. Yang dah jadi gold bar public gold ni, yang dah jadi barang-barang kemas kita ni. Yang tu je nanti akan tinggal. Tak mustahil benda tu akan berlaku nanti. Macam sekarang, macam hari ni harga emas dalam RM264 masih lagi murah. Ya, masih lagi murah, masih lagi relevan untuk kita membeli emas. Masih lagi mampu bilik, 260. Okey lagi Kak Suzy, saya boleh bayar lagi. Cuba tuan-puan bayangkan nanti one day harga emas 1 gram dah 500. Tuan-puan pun macam, wah, gampang dah ni. Dah tak tahu dah macam, dah jerit dah ni. Kak Suzy saya tak mampu dah apa semua. Jangan tunggu sampai tempoh yang tu. Sebab dulu tahun lepas, harga emas baru dalam 160, 150, 170, 180, 190. Bila dah naik 190 pun orang rasa dah tingginya emas ni. Lepas tu adalah pakar-pakar emas buat spekulasi harga emas akan melonjak pada RM300 tahun depan, which is tahun 2020. Yang tu tadi saya cerita 2019. So tahun 2020 harga emas di public gold paling tinggi pernah cecah RM304 untuk gold bar public gold. Kita tahu public gold jual harga antara gold bar yang murah. Kalau masa tu kita dah pergi kedai emas, mereka dah jual harga RM390, RM400 untuk 1 gram gold bar. Ya, public gold harga paling tinggi, cecah paling tinggi adalah RM304. Jadi masa tu pun kita dah rasa mahalnya, tingginya harga ni. RM300 dah tak mampu dah nak beli nanti. Mahalnya. Tapi pada masa itulah ramai orang berpusung-pusung beli emas. Pada masa itulah ramai orang sedar betapa simpan emas ni bagus. Ada kenaikan harga dia. Kenaikan dia pun tinggi. Kalau kita compare dengan ASB dan juga tabung haji, kita nampak tahun lepas hingga hari ni masih lagi mencatat purata keuntungan 20% lebih dalam masa setahun. Tinggi tak tu? Tinggi lah tuan-puan kalau pelaburan tu, ya. Okey. Kak Sina tengok komen Sat. Sebelum ni saya pun orang yang dalam kategori simpanan selalu bocor. Nampak kasut bola keluar terbaru je nak beli. Wah, sekarang dah tukar minat nak simpan emas dalam Cat PG. Terima kasih kepada Sifu. Okey. ID Marzuki. Okey. Banyaknya belajar dengan Sifu Suzy, ya. Almatus Sadiah, terima kasih, suka-suka. Yes, Suzy is a billion group, is the best. That's my group, Okay, siapa nak jadi customer saya, mari sini. Okay, Cik Halim sama belajar tentang emas, PM. Okay, Cik Halim, ya. Kontak, dealer-dealer yang tuan-puan kenali. Spread serendah 9%, ya betul. Public gold spread hanya 9%, ya. Maksimum dia. Paling kecil dia adalah 6%. Itu untuk gold bar, Untuk barang kemas lain. Barang kemas lain. So sebab tu Kak Sui suruh simpan gold bar. Jangan simpan barang kemas banyak-banyak sangat. Simpan mana nak pakai je. Kalau was-was simpan dalam account Gap takut hilang simpanan sendiri. Okey, awak boleh sewa peti besi di bank. Okey. Betul. Harga beli gold bar sama ke dengan jual balik? Tak sama. Semua emas kalau kita jual balik akan ada susut nilai. Tapi kalau tuan-puan jual balik 2-3 tahun akan datang, silap hari bulan harga yang kita jual balik 2-3 tahun akan datang tu akan jadi lebih tinggi daripada harga masa kita beli. Walaupun dah tolak susut nilai. Tapi harus ingat emas kebanyakannya kalau kita nak jual balik memang akan ada susut nilai. So kalau nak faham tentang susut nilai, pergi YouTube channel saya. Saya sedang menceritakan tentang susut nilai. Ada bahagian 1, ada bahagian 2. Bahagian 2 insya-Allah malam ni saya akan upload ya. Okey. Saya baru join Public Gold. Okey, bagus. Tahniah Cik Puan Marhaini.
Teruskan. Okey, setuju Golba atau Dina? Ya, betul. Okey, so saya scroll ke bawah balik. Jadi, Cik Fazli, rasanya malam ni boleh dapat lucky draw. Ya, insyaAllah. Amin, amin. Okey. Pagi tadi baru masuk gaji sampai rumah dah habis. Punya banyak hutang. Okey, dia lalu je dekat kita punya bank Lalu kita ambil ATM cocok dah keluar bank lain. Itulah selalu berlaku. Jadi alang-alang dia lalu tu kita pun alihkan dia sikit masuk akaun public gold. Terus dia lalu juga tapi masuk akaun public gold. Okey, dia selamat jadi emas. Walaupun dia tukar lalu je. Okey. Jadi mohon guna ilmu Kak Suzy boleh gunakan saja. Apa yang saya kongsi ni saya halalkan. Niat saya nak berkongsi. Saya suka bercerita pasal emas ni. Saya tak suka dah sekarang cerita pasal programming komputer. Okey. Walaupun pengalaman kat situ tapi saya suka cerita pasal emas sekarang. Okey. So untuk diri saya, untuk tuan-puan, saya selalu cakap buat dulu percaya kemudian. Tuan-puan dah buat dulu baru tuan-puan akan tahu, dengan menyimpan emas ni berapa gram tuan-puan boleh simpan. Dengan menyimpan emas ni berapa duit yang tuan-puan berjaya selamatkan. Dengan simpan emas ni berapa kilo. Kilo macam lambat sikit berapa puluh gram tuan-puan boleh beli emas. Kalau tadi 3 bulan 30 gram, nanti ada orang dia boleh kongsi sebulan dah boleh beli 100 gram, 50 gram. Itu poket masing-masing lah, tak kisahlah. Tuan-puan janganlah jealous pula, dah itu rezeki dia. Tapi tuan-puan ikut simpanan. Daripada tak ada langsung, kalau tahun 2020, Kak Suzy saya tak kenal lagi Public Gold 2020. Okey, tak apa. Ni 2021, dah tengok video saya, dah kenal, beli sekarang. Buat tindakan hari ni, jangan tangguh-tangguh lagi. Paling minimum sekarang boleh beli emas dengan hanya harga RM100 dah boleh dapat 0.3 XXX gram. Tu XXX tu tengoklah harga semasa dia kan. Okey, jadi at least ada daripada tak ada langsung. Daripada RM100 permulaan ni dia akan grow. Saya ramai dapat customer yang memang mula-mula nyimpan saya RM100 je. Dia macam nak try test betul ke tidak Public Gold ni kan. Okey, so dia try. Lepas tu tak sampai sebulan update saya, Kak Suzy saya dah beli 20 gram. Nampak. Kadang-kadang dah update saya, Kak Suzy saya dah beli 10 dinar. Ting, dah tunjuk. Nah, ni mas saya dah pergi ambil kat branch. Nampak? Toh mana datang duit pun dia tak tahu. Dia kata saya pun tak tahulah mana datang duit ni. Tapi saya kira-kira macam cukup je beli 10 dinar. Jadi, okey. Alhamdulillah. Itu rezeki tuan-puan. Tuan-puan bagi kat saya. Tapi bagi gambar je. Emas tu tuan-puan simpan. Tuan-puan pegang. Nampak? Bagi juga kat saya tapi bagi gambar. Okeylah, saya boleh pelik lah gambar tuan-puan simpan emas tu. Tak ada masalah. Jadi, nampak? Buat dulu percaya kemudian, maksudnya tuan-puan buat dulu, niatkan dalam hati, tanamkan impian, barulah tuan-puan percaya dari raket dah boleh jadi emas. Dari kasut bola dah boleh jadi emas. Dari suka melancong dah boleh jadi emas. Nampak? Dari duit entah habis mana-mana dah jadi emas. Kita harus ingat, ada orang, ada duit, belum tentu ada emas. Tapi kalau tuan-puan ada emas, garanti ada duit. Semua ni duit tuan-puan. Walaupun 3 keping 1 gram pergi gadai, okey, 600 dalam tangan. 3 gram. Itulah 3 gram. Kalau tuan-puan bawa banyak lagi, tanpa sedar kadang-kadang dalam pers tuan-puan ataupun dalam go card folder tuan-puan ni, nilai dia adalah, ceteka nilai ni berapa. Ni nipis ni. Yang ni tebal sikit. Ceteka nilai dia berapa. Jadi nilainya kemungkinan boleh berpuluh ribu. Macam ni je. Jadi sebab tu Kak Suzy cakap, ada emas garanti ada duit. Ada duit, RM2 memanglah tak boleh beli emas lagi. Tapi kok banyak, belum tentu ada emas. Jadi tuan-puan ambil tindakan sendiri, tanya pada diri sendiri, tuan-puan nak buat apa dengan duit-duit ni. Okey, dah habis dah. Okey. Masa seperti yang dijanjikan. Okey, dah 9:30 saya kena stop Okey, so sekiranya siapa nak kontak Kak Suzy, nak tanya, boleh kontak. Ini nombor kontak Kak Suzy, 0111091716. Facebook Kak Suzy, Suzy Isa. Okey, dan YouTube Kak Suzy, Suzy Isa Channel.
Tengoklah celoteh Kak Suzy dalam channel Kak Suzy. InsyaAllah ilmu-ilmu yang Kak Suzy kongsikan tu moga bermanfaat tu semua. Pergi subscribe, tengok semua video Kak Suzy. InsyaAllah tuan-puan pun, mana yang dealer baru pun boleh belajar dari situ. Untuk bercerita, untuk memberikan ilmu kepada kawan-kawan yang baru, customer yang baru. Kasih halalkan semua, guna. Tak ada hal. Nak share-share kat kawan pun ambil. Okay. Puan Su ada Telegram group. Ada tapi dia klik-klik. So saya ada satu support group untuk customer saya yang private. Okay, saya lebih pada kalau nak tanya saya more tu dekat YouTube lah Okay, terbaik si Suzy selalu disebut Tuan Syukur. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Tu sifu saya tu, mentor saya. Ada emas, ada duit belum tentu ada emas. Okay. Okay, siapa lagi komen? Zakat emas kata kalau cukup tempoh kena bayar. Dia ikut tarikh beli ke? Okay, yang ni letih kat nak cerita ni. Nanti ni Arju SD ni boleh tengok dekat YouTube channel saya juga. Saya ada cerita pasal zakat. Boleh tengok. Dia ada 3 bahagian kat situ. Betul, ada duit, ada gram emas dalam public gold. Betul. Okey, setuju ada duit, ada emas. Baru mula menyimpan dengan public gold, baru dapat kesedaran dan pendedahan. Cik Noh antara yang terawal juga tahu. Kita ada rakyat Malaysia 32 juta. Kita baru daftar 300,000 hampir dengan 400,000. Jadi Cik Noh antara yang terawal daripada 32 juta. Jadi jangan risau. Walaupun baru tahu tahun 2021. Gambar tu berapa gram emas? 6 keping. Yang ini sebenarnya setiap kepingan ni 1 gram je. Edisi special edition. Ini edisi Marvel. Ini boleh cari tengok dekat PG Mall. Okay. Dekat PG Mall ada dia punya ni. Nilai zakat perlu dibayar? Ya, 25%. Okay, Assalamualaikum Kak Suzy. Waalaikumsalam. Saya Latu mulakan dengan 100 kemudian terus jadi dealer. Master dealer on the way. Ya, Sadia. Berkilo-kilo. Boleh currency exchange. Ya. Emas ni tuan-puan, satu lagi saya suka cerita kalau saya pergi melancong overseas, saya akan bawa beberapa keping ataupun beberapa dinar emas public gold untuk saya standby sekiranya emergency saya di overseas sana. Boleh ke bawa emas di kapal terbang? Boleh tuan-puan, janganlah lebih daripada had yang kita kena declare tu. Kalau takat bawa beberapa keping tu tak ada masalah. Tuan-puan janganlah bawa sekilo. Kalau bawa sekilo kenalah declare. Saya pun pergi melancong tak ada bawa sekilo. Saya bawa beberapa keping untuk saya standby perbelanjaan emergency. Dan antara negara yang pernah saya jual emas, saya bawa dinar public gold, saya jual dekat Jepun. Saya tak ingat nama tempat tu mana, tapi Jepun di Tokyo, salah satu bandar dia tu ada saya jual. Saya pernah jual emas kat situ. Dan dia punya susut nilai sana rendah. Compare tu kalau kita kat Malaysia, kalau selain daripada public gold. Di mana susut nilai dia walaupun kat sana sebenarnya lebih kurang je dengan susut nilai kalau saya jual balik dekat public gold. Which is around 9%. Untung juga. Okay, Alhamdulillah ramai dah celik emas. Nombor PG bertambah dengan cepat. Ya, betul. Baik, terima kasih untuk info. Saya dah jadi ketagih. Auto rajin bayar advance je sekarang bila ada extra. Pendedahan yang sangat guna. Ya, terima kasih. Memerasakan moga saya kekal istiqomah. Ya, Cik Noh Azian. Moga istiqomah ya. Boleh bawa emas, saya kerja di KLIA. Nampak orang KLIA dah cakap. Ya, memang boleh. Saya dah lepas, dah pergi balik dah Jepun. Okey. Pergi Jepun selalu saya bawa, pergi Mekah itu pun saya bawa, pergi Thailand, pergi Indon, mana lagi saya pergi pergi Vietnam, pergi Cambodia, semua kebanyakan tempat saya melancong saya akan standby emas. Sama ada pakai tak pakai je. Ada dia, best kan dengan info Kak Suzy. Angah first time dengan Kak Suzy ni. Ya, terima kasih. Saya ada je jual emas public gold di Belanda dan memang laku. Okey, nampak. Ya, Alimati Sadia ni merupakan antara rakan dealer kita yang tinggal di Belanda. Nampak orang Malaysia duduk Belanda dan dia boleh jual emas public gold kat sana. Macam mana dia bawa emas tu nanti tanya dia, jangan tanya saya Okay, good idea bawa pergi overseas, saya gadai sebelum pergi overseas. Ya, betul. Tu salah satu cara kat tu teknik. Nak cerita dalam ni tak boleh, nanti kan sampai 2 pagi.
Kak Suzy bawa berapa gram pergi jalan-jalan tu. Tengok negara. Tengok negara. Kalau negara tu currency tinggi sikit, kita bawa lebih sikit. Cara lebih tu tengoklah beberapa yang kita ada lah. Kita macam just standby. Sebab kita pun mesti dah tukar exchange duit belanja kan. Yang tu sekiranya kita betul-betul emergency nak ni. Standby lah berapa. Saya pun tak boleh nak cakap sebab dia tu macam subjektif. Dan tuan-puan rasa convert lah. Kalau bawa macam 1 dinar, nanti kalau convert sana, duit sana, 1 dinar kita dalam 1,000 kan. Kalau convert tengok duit negara tu, kau takat tukar dapat 20 je ke 30, 50 ke berapa. Cuba convert. Tengok convert dengan nilai sana nanti macam mana. Sebab emas harga kat sini dengan sana, luar negara sebenarnya lebih kurang je. Tak jauh beza sangat. Daftar dah 6 tahun tapi tidur, hati balik bulan 9. Ajaib sungguh hampir 100 gram. Nampak. Kalau dia tak tidur, dia dah sekilo. Ya tak? Ya tak? Cik Puan Mazini. Kok-kok lah kan? Ke overseas ada Aranu tak? Kau nak buat apa Aranu? Kau nak pergi balik ke nak pergi tebus? Kalau bagi saya, kalau dah pergi overseas tak payahlah Aranu. Jual je terus. Tak payah ada Aranu. Jual. Lainlah kalau tuan-puan memang pergi overseas, rasa plan after that 3 bulan lagi nak pergi. Sebab konsep Aranu kita akan tebus ya. Konsep dia dibagi pinjaman kita around 80%. Jadi konsep dia adalah untuk tebus balik. Tapi kalau dah rasa memang kita pergi tu untuk 5 tahun lagi kot tak sampai lagi, jual je terus, tak payah gadai Okay. Mana untung Kak Suzy beli barang kemas atau gold bar? Jawapannya gold bar. Kak, kalau gold bar, hok kita simpan tu, boleh tak kita bawa ke kedai untuk buat gelang on cincin? Boleh, tak ada masalah. Gold bar ni kita tunjuk bagi kat kedai. So kedai akan nilai dia adalah emas 999. Tapi sekarang ni kebanyakan kedai emas, diorang dah jarang dah guna emas yang kita bawa ni untuk dia proses jadi emas yang memang kita nak. Kecuali memang betul special edition yang memang mereka ni tukang emas yang memang buat emas tu untuk kita, tukang daripada emas yang kita bagi. Kebanyakan kedai sekarang kalau kita dah bawa walaupun gold bar kita ke apa ke, mereka hanya akan tolak balik dan suruh kita kalau nak buat tempahan lah ataupun pilih je emas yang baru. Tak banyak dah sekarang ada. Macam dulu-dulu sungguh kebanyakan kedai emas mereka akan ada tukang sendiri. Sekarang sebenarnya kedai emas ni dia dah ada macam kilang khas untuk apa semua. Jadi itu terpulang. Tanya kedai emas tu macam mana. Sebenarnya jawapan dia boleh. Tapi kalau ada tak ada pula contoh dinar sini. Katakanlah you all ada contoh dinar coin Dinar coin yang keping tu. Mami dah simpan. Kita kat situ. Okay. Kalau dinar coin yang bentuk macam satu dinar tu dalam bentuk yang macam duit 5 sen tu, yang tu kalau tuan-puan pergi hantar kedai emas, tuan-puan kata, oh jadikan ini loket, contoh dari duit tu jadi tambah sikit jadi loket. Sebenarnya benda tu saya tak galakkan sebab nanti value gold bar tuan-puan tu akan jatuh. Maksudnya dia akan tergolong dalam kategori barang perhiasan. Bila barang perhiasan maka walaupun dia 999 maka susut nilai dia akan jadi lebih tinggi. Sebab tu kalau tengok public gold, kenapa dia jual casing pendant untuk 1 dinar tu? Supaya tuan-puan tidak rosakkan 1 dinar. Tetap boleh pakai jadi loket, cantik, anggun, bergaya. Jadi tetap boleh bergaya dengan 1 dinar tanpa merosakkan sifat 1 dinar yang asal dan juga nilai dia apabila kita jual balik ataupun nak gadai. Ya. Okay, masih di awal-awal naik ilmu pelaburan, tips nak cepat tangkap ilmu pelaburan emas ada tak puan? Okay, tadi saya dah pesan baca buku, datang seminar, tengok YouTube channel saya. Okay, baca blog-blog juga. Hi, I'm newbie. Okay, tak apa. Semua bermula dari awal. Macam saya dulu tahun 2009 dulu, saya newbie juga. Tu tahun 2009 Okay. Tanpa LBMA boleh jual ke di overseas? Boleh. Emas ni laku di seluruh dunia. Tak kisahlah dia ada LBMA ke, tak ada LBMA ke. Sebenarnya kalau tuan-puan nak jual emas nanti, ada setengah kedai dah tak kisah dah LBMA ke tak LBMA. Mereka hanya akan tengok 2 benda sahaja, iaitu berat emas dan ketulinan emas.
Dua benda ni je tuan-puan. So ingat, dua benda ni saja. Jadi kalau yang sekarang ada cakap, alah saya dah tak dapat emas LBMA, susah nak jual overseas. Tak ada, jawapannya tak ada. Masa saya jual dekat Jepun dulu, saya jual gold bar biasa yang edisi, local edition. Jadi tak ada masalah. Up jadi priority diri terus. Okey, kalau tinggal di luar negara, ikut negara. Kalau negara Eropah, pajak kat pawn shop. Kalau dekat Turki, boleh Arano. Okey. Suzy, nama tempat tu Okachimachi. Betul. Ya. Yeah. Tempat Suzy jual emas kat Jepun. Suzy yang bagi tahu dulu. Tengok. Saya tak nak sebut tu. Tu jadi tak berani nak sebut. Takut tersasul jadi lain. Okey. So, okey. Saya newbie YouTuber nak jadi macam Kak Suzy. Boleh, boleh. InsyaAllah. Mula je dari sekarang. InsyaAllah berjaya. Okey, moga start. Pening. Jangan pening-pening. Okey, alhamdulillah hari ni ada customer duk Myanmar upgrade dealer. Okey, alhamdulillah. Baca buku wang emas. Okey. Alright, so banyak komen-komen. So sekiranya ada siapa-siapa nak komen lagi, boleh message Kak Suzy lah. Ataupun komen dekat YouTube Kak Suzy. Jangan lupa tengok YouTube Kak Suzy ya. Kita berminat nak jual beli emas tapi masih tidak berapa faham. Okey, nanti Cik Nur boleh contact saya ya kalau nak tanya detail. Sebab sekarang saya kena serahkan pada staff branch Terengganu. Siang dia orang kat pukul 10 dah. Okey, jadi saya serahkan pada Amalina. Okey, Amalina. Okey, terima kasih tuan-puan. Minta maaf sekiranya saya ada terkasar bahasa. Saya terpaksa berhenti kat sini sebab masa saya dah terlebih. Okey, Amalina, you can take it. Okey, terima kasih Kak Suzy. Terima kasih Kak Suzy atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat bagus. Sama-sama. Okey, Kak Suzy jaga diri. Semua program tu orang tak tunjukkan kita. Kami ni. Okey, sekarang kita akan kita akan teruskan kepada promotion untuk malam ini. Okey. Okey. Sekarang kita akan start promotion untuk sebagai dealer, priority dealer dan normal dealer. Okey. First kita ada untuk normal dealer satu set fantasi 12 pieces. Satu set fantasi ni bersamaan kena tambah lagi wealth card lagi RM200 untuk menaikkan diri sebagai dealer lah. So untuk jadi priority dealer kena beli 2 set fantasi iaitu 24 pieces lah. Okay, next untuk normal dealer, kalau tak nak beli fantasi ni boleh beli sama ada nak beli 6 dinar ataupun 30 gram bunga emas ataupun 2 kilo silver. 1 dinar ni boleh buat 6 dinar ni boleh buat EPP 10, maksudnya boleh buat bayar selama 10 kali lah. Dan package ni juga include dengan wealth card jugalah sebagai dealer. Okay, ini untuk promotion sebagai dealer lah. Okay, next untuk promotion sebagai priority dealer. Okay, promotion untuk priority dealer adalah 12 dinar dan 50 gram bunga emas serta 3 kilo silver. Semua ni boleh buat EPP 10 dan kena tambah lagi RM200 untuk wealth card. Siapa-siapa yang nak jadi dealer tu boleh grab promotion ni lah, sama ada fantasi combo ataupun yang gold bar ataupun silver. Okay, next promotion untuk EPP 10. Ala carte. Okay. Kita ada promotion untuk 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar untuk buat 10 kali bayaran EPP 10. Tapi none with EPP premium. Okay, boleh kalau tak faham boleh WhatsApp nombor, kita akan reply. Okay, next kita ada promotion untuk bunga emas juga. 10 gram, 20 gram, 50 gram dan 100 gram semua boleh buat EPP 10. Okay, siapa yang nak grab promotion ala carte sahaja boleh ambil yang dinar ataupun yang bunga emas 10 gram, 20 gram, 50 gram ataupun 100 gram. Okay, so ramai nak tahu apa itu wealth card kan? Okay, wealth card ni untuk jadi dealer memang kena beli wealth card ni lah. Wealth card ni harga dia RM200. Dia ada 0.5 gram gold bar dekat card tu dan dia akan printed nama
nama kat sini dengan PG code serta status sebagai dealer public good lah. Kalau normal dealer dia akan tulis authorized dealer, kalau priority dealer dia akan tulis priority dealer lah. So bersama-sama dengan wildcard ni juga ada RM300 voucher, RM10 10 pieces untuk belian emas dan RM20 10 pieces juga untuk belian silver. Okay. So untuk summary promotion kita hari ni boleh tengok kat sini lah. Okay, promotion EPP 10, 10 gram, 20 gram, 50 gram dan 100 gram bunga emas serta 1 dinar, 5 dinar dan 10 dinar. Okay, untuk dealership promotion, normal dealer purchase 30 gram bunga emas, 1 set fantasi bersamaan dengan 12 pieces serta 2 kilo silver plus dengan wildcard RM200. Untuk priority dealer boleh beli 50 gram bunga emas, 2 set fantasi serta 3 kilo silver dan tambah lagi RM200 untuk wildcard. Okey, ini remark kita ya, BWM KTB 020221. Promotion ni valid sampai 11.59 malam ini sahaja. Okey. Okey, saya bagi 10 saat untuk tuan-tuan dan puan-puan screenshot promotion ni. So kat sini saya dah summarikan semua promotion untuk malam ni lah. Okey. Jangan lupa remark ya. BWN KTB 020221. Okey, siapa yang nak jadi dealer tu, okay, benefit dealer ni kalau normal dealer akan dapat 1% insentif daripada belian sendiri dan belian orang downline sendiri. Kalau priority dealer beza dia 1.5%. Okey, dah screenshot ya semua? Okey, so masa yang ditunggu-tunggu adalah lucky draw. Okey. So siapa yang dah register tadi tu? Kita nak start lucky draw dah ya. Okey, sekejap ya. Okey. Untuk lucky draw, siapa yang dah register ada semua kat sini? Kita nak start. Saya bagi masa dulu. 10 saat ya sebelum saya tekan button start ni. Okey, untuk prize yang kelima kita ada public gold name card holder silver, color silver ya. Okey, kalau tadi yang ketujuh dan keenam kita ada card collection folder. Okey, untuk hadiah yang kelima adalah name card holder color silver. Okey, saya start ya sekarang. Okey. Okey, saya bagi 3 saat ya. Okey. Okey, 3, 2, 1. Okey, start. Okey, Tania Idah Ismail. Idah Ismail 6045. Idah Ismail. Idah Ismail. Kalau ada sila screenshot dan WhatsApp dekat nombor yang tertera dekat skrin anda. Okey. Nombornya 0176756916. Boleh WhatsApp saya ya. Kalau ada sila komen ada. Okey, Ida Ismail tanya awak dapat name card holder color silver. Okey, ada ke? Saya bagi masa 5 saat lagi untuk screenshot. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, saya redeem ya. Okey. Okey, so kita untuk hadiah seterusnya name card holder silver juga. Okey, kita start ya tanpa melengahkan masa. Okey, 3, 2, 1. Okey. A Syazwan 8025. A Syazwan. Ada ke A Syazwan? InsyaAllah kalau ada sila komen ada dan screenshot hantar dekat WhatsApp kita ya. Okey, Isyazwan 8025 sila screenshot dan WhatsApp dekat nombor WhatsApp yang tertera di skrin anda. Tahniah anda menang card holder color silver. Okey. Saya bagi 5 saat lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, saya redeem ya. Okey, next.
Kita ada name card holder juga tapi colour gold. Okey, siapa yang minat colour gold tu mana tahu rezeki anda kan malam ni. Okey, saya start sekarang. Okey, 3. Saya bagi 3 second. 3, 2, 1. Muhammad Kashaf Kausar bin Abdul Kabir. Cantiknya nama. Okey, ada ke Muhammad Kashaf? Sekejap ya. Muhammad Kashaf Kausar, ada ke? Muhammad Kashaf Kausar, kalau ada. Muhammad Kashaf Kausar bin Abdul Kabir. 7306. Okey, Muhammad Kashaf Kausar bin Abdul Kabir. Sila screenshot dan WhatsApp dekat nombor public call Kuala Terengganu ya. Okey, saya bagi 5 saat untuk screenshot. Tanya anda menang name card holder colour gold. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Saya redeem ya. Okey, kita dah ada 2 lagi prize. Okey, name card holder gold juga. Okey, saya start sekarang ya. Okey, 3, 2, 1. Muhammad Syahril Arfan bin Zairul Sazali. Okey. Muhammad Syahril Arfan bin Zairul Sazali. Kalau ada sila komen dan sila screenshot. Kalau ada sila komen dan sila screenshot. Ada ke Muhammad Syahril Arfan? Screenshot dekat nombor yang tertera di skrin anda ya. Tanya anda menang name card holder colour gold. Okey, saya redeem ya. Okey, untuk first prize. First prize adalah pen drive. Okey, 8GB pen drive ya. Wow. 8GB pen drive. Okey, siapakah insan yang bertuah itu? Jom kita start. Okey, kita bagi lama sikit. Okey, tengok sikit siapa yang bertuah malam ni dapat pen drive 8GB. Okey, doa banyak-banyak siapa yang dah register tadi tu. Mata rezeki anda semua. Okey, kita kira 10 saat lah yang ni. Okey, 10 second ya. Start daripada sekarang ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sharon Saran. Okey, Tania dah menang pen drive 8GB. Sila screenshot dan WhatsApp dekat nombor public call. Wah, nama panjang. Okey, Sharon Saran. Okey, boleh screenshot dan WhatsApp dekat nombor public call Kuala Terengganu untuk redeem prize anda. Okey, tanya kepada semua pemenang malam ni. Siapa yang tak dapat tu boleh cuba lagi. Nanti kita ada banyak lagi hadiah-hadiah menarik untuk esok. Public call Kuantan akan buat live. Boleh join lucky draw juga. Mana tahu rezeki korang lepas ni. Okey, so sampai di sini sajalah live untuk public call Kuala Terengganu malam ini. Terima kasih kepada semua viewer dan terima kasih kepada Kak Suzy untuk perkongsian ilmu yang menarik sangat tadi. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, salam. Bye-bye. Bye semua.